Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ke dalam siri motivasi pagi bersama saya untuk membincangkan sebuah tajuk lagi, yaitu merawat duka. Tajuk ini merupakan juga melibatkan semua orang, kerana sekali lagi kita sedar bahawa tidak ada bumi yang tidak retak, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada laut yang tidak bergelombang, tidak ada apa kita katakan langit yang tidak mendung. Maka kalau kita sedar perkara ini berlaku, maka suka dan duka merupakan satu pasangan hidup dalam lumrah kehidupan kita. Kita sebagai insan pasti akan berjumpa apa yang dikatakan suka dan apa yang dikatakan duka. Sama seperti kita bertemu siang dan malam. Maka duka kita anggap ataupun kita isytiharkan ataupun kita terima sebagai satu kepiluan, satu kehilangan. Kita juga kata duka itu satu perasaan yang sangat menghiris. Tapi maknanya dia melibatkan unsur dalaman yang sangat hebat. Sebab kita tak ada duka di mata, kita ada duka di hati. Dan duka ini biasanya sedih yang sudah mendalam, kepiluan yang sudah berpanjangan, dan akhirnya rasa tidak dihargai yang terlalu lama. Maka itu kita kata perkataan duka. Sebelum dia panjang, kita kata luka. Kalau duka artinya dia dah terus merebak, sudah menguasai seluruh mental, fizikal dan jasad kita. Rasa tidak gembira, rasa kecewa, rasa diketepikan, rasa dipinggirkan, rasa diperkecilkan. Ini boleh membuat orang rasa duka. Duka lara, duka cita. Maka perkataan itu akan menggambarkan pada kita bahawa ada orang berada dalam situasi tidak tenteram, ada orang dalam keadaan perlu dibantu, dan ada orang dalam keadaan tidak berfokus. Kerana oleh itu kita kata, bagaimana agaknya untuk merawat orang yang duka? Duka boleh jadi pada anak, boleh jadi pada suami, boleh jadi pada isteri, boleh jadi pada ibu, boleh juga jadi pada kawan, boleh jadi juga pada majikan, boleh jadi juga pada rakan sepejabat. Bermakna setiap orang tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Pertama, untuk rasa suka, dan kedua, untuk melalui proses luka. Apa yang kita harapkan, duka akan berlaku, tetapi kita nak bantu secepat mungkin supaya duka tidak membuat orang itu hidup dalam keadaan yang sangat sempit fikiran, sempit perasaan, dan sempit tindakan. Duka akan diperlihatkan dalam wajah yang tidak ceria, dan dalam perkataan yang tidak bersemangat, dalam perlakuan yang tidak bermotivasi, dan akhirnya dalam hasil kerja yang tidak menunjukkan prestasi terhebat. Apa nak buat? Pertama, kita sebagai orang yang terlibat, duka merupakan kesan yang diterima oleh hati, perasaan dan fikiran. Tetapi yang paling besar kesannya adalah pada hati. Oleh itu, belajar untuk membersihkan hati. Belajar untuk menyenangkan hati. Belajar untuk membersihkan hati. Belajar untuk mengosongkan hati daripada perkara-perkara yang membuat kita tidak selesa, yang membuat kita rasa tersinggung, yang membuat kita merasa tersisih, dan paling penting, yang meninggalkan rasa tidak gembira yang berpanjangan sehingga kita hilang keceriaan. Kita hilang semangat untuk terus hidup. Bagaimana nak bersih hati? Sebab agama pesan pada kita, dalam tubuh kita ada seketul daging. Kalau kuat daging itu, kuatlah tubuh kita. Kalau bersih daging itu, bersihlah kita. Dan kalau berakhlak hati itu, atau kita kata, kalau cantik daging itu, cantiklah seluruh penampilan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Jadi dalam hati tertambatnya, tertumpunya, terkumpulnya seluruh rasa. Duka, suka, sedih, pilu, semua ada. Maka duka adalah sebahagian daripada perasaan yang dialami yang paling berpusat di hati. Oleh itu, belajar, berusaha untuk senangkan hati. Kalau kita susah hati tengok orang, tinggalkan orang yang menyusahkan hati kita. Kalau kita susah hati ataupun kita duka tadi itu, kita kata kita rasa tidak gembira disebabkan oleh suasana, lari dari suasana tersebut. Kalau luka tadi atau duka tadi disebabkan oleh tempat kerja, cuba belajar untuk mencari tempat kerja yang lebih baik, atau menjadikan tempat kerja yang lebih tenteram, ataupun kalau perlu
Duka lara yang berpanjangan tidak wajar. Kerana dalam dunia ini, umur kita tidak dikira daripada berapa panjang duka kita. Tapi manusia terus mahu berjuang untuk mencari kehidupan yang membahagiakan, yang mengembirakan. Hidup yang duka akan memendekkan usia kehidupan. Sebab itu kita katakan, untuk menjadi seorang yang terlepas dari perasaan duka yang begitu panjang, merupakan orang yang paling berjaya, paling memburu kebahagiaan. Sebab itu kita katakan, duka merupakan racun, duka merupakan gangguan, dan duka merupakan serangan-serangan yang membuat kita sama ada akan jadi orang kuat ataupun menjadi sebaliknya. Jadi kita kata nak bersih hati tadi. Pertama, bersihkan ibadah kita. Bersihkan hubungan kita dengan pencipta. Bersihkan hubungan kita dengan manusia. Bersihkan hati kita dari tamak. Bersih kepada niat hati kita dari niat-niat yang tergelincir. Kalau dari pejabat, niatnya datang ke pejabat untuk bekerja, maka dia tidak ada ruang untuk membuat kerja-kerja lain. Tidak ada ruang untuk bersembang-sembang kosong. Tidak akan menggunakan masa-masa yang ada itu secara tidak bermanfaat. Kalau dia ke kedai untuk membeli sesuatu yang sangat penting, dia tidak akan melihat benda-benda lain selain pada apa yang disenaraikan. Maka kita kata, menjaga hati merupakan perkara yang sangat sulit. Tetapi dia merupakan punca utama untuk kita merawat jasad dan emosi kita. Kerana seluruh perasaan terkunci, tersimpan, apa yang dikatakan terlipat dalam sanubari jiwa dan berstation di hati. Oleh itu, pandai-pandailah mengambil hati supaya kita merasa kita diperlukan dan terselamat dari duka. Kita bertemu lagi untuk menyambung perbincangan kita merawat duka. Tadi kita kata kita nak bersihkan hati. Kemudian kita nak kuatkan hati. Kita nak masukkan semangat baru dalam hati. Kita nak buang semua kudis-kudis yang ada. Kita nak buang semua perasaan-perasaan kelabu. Tadi, dengan cara begini, insya-Allah banyak keibadah, banyak berkata yang baik-baik, banyak membaca buku-buku yang baik, banyak berbincang dengan orang-orang yang kita rasa pakar, yang kita rasa menyembuhkan banyak meningkatkan pengetahuan kita, dan bergaul dengan mereka-mereka yang senang hati. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita harus menyedari bahawa duka tidak akan hilang dengan sendirinya. Walaupun ada ahli falsafah mengatakan duka akan hilang bersama panjangnya usia. Duka akan hilang dengan berlalunya tempoh, berlalunya masa. Tapi itu memerlukan masa yang sangat panjang. Oleh itu, cara yang seterusnya, terima hakikat bahawa duka ini merupakan satu amanah yang harus dipikul. Satu perkara yang dianugerahkan Allah. Sebab itu digambarkan dalam cerita Laila dan Majnun. Okay, bila kata-kata Laila dan Majnun, Majnun mati akhirnya menjadi mangsa cintanya. Kalau kita kata Karun sangat mabuk tapi duka ni siapa? Jadi mangsa hartanya. Kalau kita kata Firaun, orang yang paling berkuasa, mati disebabkan oleh kuasanya. Maka kalau kita duka disebabkan oleh kuasa, duka disebabkan oleh cinta, duka disebabkan oleh harta, sedarilah, belajar memujuk diri bahawa ketiga-tiga perkara ini bukan merupakan paling penting dalam hidup dan bukan segala-galanya. Kalau kisah ini dapat dihayati, maka kita akan dapat merasa bahawa duka disebabkan oleh perkara-perkara ini sebenarnya merupakan racun yang boleh mendorong kita untuk tidak terus berjuang secara hebat. Maka langkah kedua, untuk mengatasi atau untuk apa yang kita kata merawat duka yang ada, belajar banyak-banyak untuk mengenal kekuatan dan juga mengenal kekelemahan yang terdapat dalam diri kita. Kalau kita kata kita orang yang sensitif, sensitif yang positif. Kita tak mahu sensitif yang negatif. Sensitif yang positif bermaknanya apa? Okey, kalau saya mudah tersinggung, sekarang saya nak belajar macam mana nak mengurangkan supaya saya tidak mudah tersinggung. Kedua, kalau kita kata saya positif, kalau kita kata saya nak membina keyakinan bahawa saya nak berubah, saya nak meninggalkan duka ini dengan membuat perkara-perkara yang boleh membina kekuatan saya. Saya nak mencebur bidang baru, saya nak memulakan azam baru. Harus tekal, harus mampu untuk terus berpegang kepada falsafah yang kita nak buat.
Kerana tidak ada di dunia ini tempat yang paling hebat digunakan untuk berduka. Kemana kita pergi, duka tidak akan membantu apa-apa, tidak menguntungkan apa-apa, tapi melemahkan, apa yang kita katakan, mengurangkan interaksi kita, dan akhirnya menyebabkan dunia kehidupan kita jadi sangat murung. Jadi kalau kemurungan menjadi hasil kepada duka, mana mungkin kita harus menyimpan duka itu lama-lama. Lepaskan, kongsikan. Keluarkan dari minda kita. Kita kata keluarkan dari minda kita bermakna jangan simpan duka itu sebagai hadiah. Saya tak bercakap dengan orang, saya nak simpan diri saya biar dia mati dalam jiwa saya. Jangan. Carilah orang yang di mana kita boleh meluahkan rasa duka ini. Berkongsilah. Mungkin orang itu tidak dapat membantu kita, tapi dengan meluahkan rasa duka ini akan meringankan sikit bebanan. Dan kita harus juga setelah cari orang yang meluahkan, carilah juga ubat-ubat yang dapat membantu, membalut luka itu, menampung luka itu dengan perkara-perkara yang positif, supaya kita tidak terus terhanyut dengan suasana murung, suasana sunyi disebabkan duka nistapa tadi. Kerana duka nistapa membuat dunia jadi sempit, membuat usia jadi pendek, dan membuat kerja jadi sukar, membuat perhubungan jadi kelabu, untuk membuat kita renggang dengan orang yang dikasihi, dan akhirnya kita akan terjerumus ataupun terjatuh dalam kelompok tidak dipedulikan. Bila kita kata satu dari sebab mengapa orang mengalami kemurungan ataupun apa yang dikatakan kecelaruan emosi adalah kerana mereka tidak tahu bahawa duka yang mereka alami mengubah penampilan mereka, mengubah rupa mereka, mengubah cara mereka berbahasa, dan juga mengubah cara mereka mengendalikan diri. Oleh kerana kesan duka ini terlalu mendalam, dan kalau tidak kena gaya dirawat, dia akan tekal dan kekal sehingga kita merasa dunia ini bukan untuk saya. Kalau sampai ke peringkat ini, kita perlu dapat rawatan doktor, pakar sakit jiwa. Maka tanda ataupun cara untuk kita membantu, kalau kita temu orang begini dia susah ketawa, maka kita cubalah masuk ke dunia-dunia yang boleh ketawa. Cari kawan-kawan yang senang ketawa, cari kawan-kawan yang apa yang dikatakan istilah happy go lucky, cari kawan-kawan yang mahu senang, boleh bawa kita keadaan senang dan keadaan susah. Artinya kita tidak keseorangan dalam banyak keadaan. Dan yang penting jangan withdraw, jangan tarik diri kita dari kelompok. Nak makan seorang, nak duduk tempat pun hujung-hujung, nak apa kita kata hobi pun tak nak campur dengan orang, nak berjalan seorang-seorang, nak hadir mesyuarat duduk kat sudut-sudut, tak mau berbincang. Ini akan menyebabkan duka-duka kita akan terus membara atau terus membiak dalam jiwa. Akhirnya kita akan singgah di rumah sakit mental. Ataupun kalau sekiranya duka itu terus disimpan, dia boleh bertukar menjadi satu tenaga. Tenaga yang akan terkeluar dalam keadaan yang kita tidak boleh kawal. Sebab itu kita kata duka nistapa, ada kawannya suka cerita, maka duka nistapa ini mesti diurus pengeluarannya secara baik. Artinya kita tak boleh, jangan biarkan dia tersimpan, kerana ada masanya nanti dia akan terlonjak tanpa kawalan, terlonjak tanpa diarah. Maka dia akan menjerit, dia akan mengamuk, dia akan baling itu baling ini, ataupun dia kata dia akan merasakan dirinya tidak berguna, dia akan mengunci diri, dan pastinya akan terganggu emosi, terganggu mental, dan keseluruhannya dia akan terganggu dari segi kesehatan. Kesehatan, apa kita kata, bila kesehatan mental terganggu, emosi terganggu, duka akan terus bertahta di hati. Dia tidak akan mampu menerjah keluar ke dunia yang lebih ceria. Maka teliti. Bertemu. Kalau kita orang beragama, kita pasti mendapat pesanan bahawa jangan kamu berduka, kerana Allah bersama kamu. Kalau kita dipesan begitu, tidak ada orang yang duka dibiarkan oleh Allah. Maka doa yang selalu diungkapkan apa? Kami tidak akan membiarkan kamu, okey? Kami menurunkan Al-Quran kepada kamu supaya engkau tidak menanggung kesusahan. Artinya ayat-ayat Allah dijadikan sebagai penawar. Hadis-hadis atau apa yang dikatakan, sentuhan-sentuhan agama akan dapat lebih berkesan, lebih lembut, dan lebih menyerap kepada jiwa-jiwa orang yang duka. Maka langkah seterusnya untuk kita mengatasi penyakit duka ini ialah dekat kembali semula kepada meneliti semangat-semangat yang disuntik melalui agama.
Sebab itu kita katakan ayat-ayat Allah itu merupakan penawar seluruh penyakit. Senyuman itu boleh meruntun atau melenturkan, melunturkan rasa duka, mengubat seluruh sakit jiwa. Maka kalau kita kata agama mengatakan senyum itu sedekah, maka salah satu caranya dekat dengan agama. Bila kita dekat dengan agama, kita merasa semua orang bersaudara. Bila kita merasa semua orang bersaudara, kita mahu menjalin persaudaraan pada setiap masa dengan semua orang di mana saja kita berada. Kalau kita sudah dapat titik mahu bersaudara, mahu mengekalkan persaudaraan, secara tidak langsung agama akan meletakkan kamu dalam jemaah. Agama akan meletakkan kamu dalam satu rangkaian apa yang dikatakan lidi yang terikat. Kerana lidi yang terpisah itu akan mudah dipatah. Atau kita kata serigala kambing yang berada di luar daripada kelompoknya akan mudah disambar serigala. Maka kita dipesankan, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka, kerana di dunia ini sebenarnya Allah tidak benarkan kita untuk terus kekal dalam duka. Kerana kalau kita duka disebabkan kematian pasti berlaku dan tidak akan boleh ditangguh. Kalau kita berduka kerana kehilangan, kita juga dipesankan apa saja yang hilang dari kamu, bermakna itu bukan hak kamu, maka Allah akan ganti semula yang lebih baik sekiranya kamu redha dengan kehilangan tersebut. Andai kata kita kehilangan orang tersayang kerana dijemput Allah, maka pasrahlah, redalah, kerana itu memang petanya. Memang yang hidup pasti mati. Bila yang hidup pasti mati, belajarlah untuk kita terus hidup tanpa orang yang kita kesayangi. Maka jangan terlalu bergantung dengan siapa-siapa saja. Kerana terlalu bergantung ini, sekiranya berlaku kehilangan, dukanya sangat-sangat mendalam dan memakan masa yang sangat lama untuk dia bangun boleh berdikari. Ini kita kata, ada orang merasa duka disebabkan oleh kekurangan. Sama ada kurang cantik, kurang lawa, kurang pandai, kurang diberi perhatian, serba kuranglah. Maka kalau kita melihat dalam diri kita banyak kurangnya tanpa melihat, tanpa merasa bahawa aku masih boleh jalan, aku masih boleh tidur, aku masih boleh makan, aku masih boleh mandi sendiri, aku masih boleh pakai baju sendiri, aku masih boleh menyeduh udara yang bersih, aku masih boleh minum air yang segar, aku masih boleh memilih ke mana aku nak pergi sebagai satu anugerah. Maka duka-duka yang disebabkan kekurangan-kekurangan tadi akan secara tak langsung tertekan dan hilang akhirnya. Kerana kita lebih menghargai apa yang sedang kita nikmati. Kenapa kita mata masih boleh melihat, kita masih berduka juga? Mengapa lidah kita boleh merasa lazat makanan, kita masih berduka juga? Maka sekali lagi, kekuatan untuk membina atau apa yang dikatakan merawat duka harus terbina sendiri berasaskan pegangan agama, berasaskan logik-logik dunia. Logik-logik dunia artinya kita kata hari semalam pasti berlalu. Sudah jadi satu nostalgia. Hari inilah sahaja yang kita ada. Besok dia adalah merupakan apa yang dikatakan impian yang belum kesampaian. Sebab kita belum tahu kita masih ada esok atau tidak. Kalau kita berpegang pada hakikat jangka waktu begini, semalam yang sudah berlalu, hak kita ada hari ini saja. Dan besok merupakan impian-impian yang belum pasti, mimpi-mimpi yang belum nyata. Maka untuk membina, untuk kita terus hidup, jangan terus kekal hari ini dalam kemurungan kerana ataupun apa yang dikatakan dalam duka, kerana kita punya hari ini saja. Guna kesempatan ini, buang duka itu, bangun kekuatan bahawa aku tidak berhak duka selama-lamanya kerana aku ingin mencari esok yang lebih bahagia, ingin meninggalkan semalam yang duka. Kita harus membina kekuatan dengan memikirkan satu prinsip bahawa kita sudah kehilangan semalam. Semalam hanyalah tinggal nostalgia, tinggal kenangan. Dan besok adalah impian-impian yang belum terjelma, impian-impian yang belum nampak. Kita punya hanya hari ini. Oleh kerana kita punya hari ini sahaja, maka adakah kita berhasrat untuk terus melalui hari ini dalam keadaan duka? Sedangkan hari ini terlalu sedikit.
Maka orang yang mahu mengangkat diri, membina falsafah hidup yang baru, tidak akan rela meninggalkan dirinya, membiarkan dirinya terperangkap dalam hari ini dalam keadaan duka. Kerana tidak ada hari esok untuk kamu yang benar-benar pasti. Kerana apa yang telah ditentukan oleh Allah, kematian pasti berlaku. Rezeki sudah diperuntukkan. Kalau kamu risau macam mana pun, Allah sudah menentukan orang ini rezeki banyak ni, banyak ni. Kita tak ada ruang untuk campur tangan. Dan apa saja kejadiannya berlaku, memang sudah di peta Allah. Peta Allah memang kita tidak dapat ubah, tidak dapat sentuh dan tidak dapat untuk buat pindaan. Kerana menyedari hakikat ini, bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya, kuasa Allah menentukan segala-galanya, kita sebenarnya amat kerdil sebagai hamba Allah. Maka sedarlah bahawa kita adalah hamba Allah yang tertakluk pada kuasanya. Kita adalah hamba Allah yang mendengar arahannya. Kita adalah hamba Allah yang sudah dipetakan kehidupannya. Kita adalah makhluk Allah yang sudah ditakarkan rezekinya. Kamu ada rezeki banyak ini, besok kamu dapat ini, lusa kamu akan jadi ini. Kalau ini prinsip yang kita dapat pegang, kita pasti bahawa tidak ada ruang yang layak kita gunakan untuk terus berduka, untuk terus meninggalkan atau berkata-kata melibatkan diri untuk tidak bergembira. Oleh itu kita kata, bina kekuatan, kalau terdapat kritik yang menyebabkan kita duka, kalau kita dapat pandangan-pandangan yang memang mahu kita jadi luka, maka lupakan saja pandangan itu. Kerana itu satu pandangan. Ada banyak pandangan lagi yang boleh membuat kita bahagia. Maka tinggalkan orang yang membuat kita duka ni siapa. Cari dan bina orang-orang lain. Kerana kita katakan, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang membangun jiwa kita, memberitahu kelemahan kita dan mahu melihat kita bahagia. Tetapi orang banyak kadang-kadang memang bertepuk tangan bila kita gembira, bila kita jatuh, dan kadang-kadang tidak senang bila kita naik. Oleh itu, sekali lagi, jadilah kawan yang dapat mereda duka orang lain.